Hai. Ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi ini live kali yang kedua. Setelah kali yang pertama tadi ada yang mengatakan suara tak jelas ataupun tak kuat. Jadi ini merupakan live kali yang kedua. Sebelum saya nak meneruskan bicara, adakah suara saya okey pada pagi ini? Okey, terima kasih Bang Lajak. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini tuan-tuan, Allah Taala bertemu kita sebentar dalam hashtag Santapan Rohani untuk kita mengetahui apa lagi punca, apa lagi sebab yang mengakibatkan solat, ibadat yang kita lakukan masih lagi tak mencapai kepada khusyuk. Bila sebut khusyuk ni tuan-tuan, kalau bolehlah hari ni saya nak kembangkan lagi pada diri tuan-tuan, nak kembangkan lagi. Sebab selama ni kita menyangkakan bila sebut khusyuk, solat je lah. Betul. Dan memang solat itu satu ibadat yang begitu besar. Dan pencarian khusyuk itu terdapat dalam solat. Namun, cuba tulis di ruangan komen. Dan sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Bila mana kita sebut istilah khusyuk, khusyuk ni tuan-tuan, kalau boleh, kita nak mencapai ia pada seluruh keadaan ataupun kegiatan yang kita lakukan. Cuma tulis di ruangan komen perkataan ini, supaya saya nak kembangkan lagi kefahaman ini, supaya saya nak lebih jelaskan kepada tuan-tuan, agar tuan-tuan bukan semata-mata mencari khusyuk itu dalam solat. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita ikut calculation daripada seharian kehidupan kita, pagi, petang, siang dan malam tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita solat banyak mana? Dan kalau ikut calculation masa, dan pagi, petang, siang dan malam, solat yang wajib dicampur solat yang sunat, agak-agak berapa jam kita spendkan masa untuk khusyuk? Tuan-tuan sendiri boleh jawab persoalan ini. Namun pada pagi ini, saya suka nak mengembangkan kefahaman dalam diri tuan-tuan, dalam minda tuan-tuan, dalam pencarian tuan-tuan. Dan khusyuk ini aku bukan nak cari semata-mata dalamnya solat, tetapi kalau boleh aku nak merasai khusyuk itu pada setiap kegiatan ataupun ibadat yang aku lakukan. Sebagai contoh, bila mana baca Quran, tuan-tuan tak nak ke baca Quran dalam keadaan khusyuk kepada Allah? Kita berpuasa, dan tuan-tuan tak nak ke kita berpuasa dalam keadaan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersedekah, tuan-tuan tak nak ke kita bersedekah dengan merasakan feel best, seronoknya bersedekah dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan tak nak ke melalui kehidupan ini, berjalan, buat apa urusan, balik ke kampung, makan, minum, tidur dan apa jua kegiatan yang kita lakukan, tuan-tuan, kalau boleh, dan khusyuk ini saya tak nak sempitkan dalam minda tuan-tuan semata-mata ada ia dalamnya solat, tetapi saya nak kembangkan kefahaman ini agar tuan-tuan makin mencari. Tujuannya ialah supaya saya nak menyampakkan kepada hati tuan-tuan, meyakinkan kepada hati tuan-tuan agar tuan-tuan terus mencari. Kalau sebut solat, waktu ni kita tak solat, jadi kita tak kisahlah khusyuk ke tak khusyuk. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lepas tu sat lagi,
Bila nak solat duha pukul 10, pukul 11 tak lagi, baru itulah kita fikir balik. Baru itulah terngiang-ngiang pada minda je kita, pada akal je kita, pada telinga je kita, ya Allah, bila aku nak khusyuk. Bila habis solat, perasaan tu dah tak ada. Jadi kesimpulannya, saya nak sampai kepada tuan-tuan pada pagi ini, khusyuk itu bukan semata-mata tuan-tuan cari dalam solat. Tetapi tuan-tuan cubalah cari, ya Allah, macam mana aku nak khusyuk dalam kehidupan? Macam mana aku nak khusyuk dalam berpuasa? Macam mana aku nak khusyuk ketika baca Quran? Macam mana aku nak khusyuk ketika bersedekah? Macam mana aku nak khusyuk ketika buat kebajikan? Macam mana aku nak khusyuk ketika menyapu sampah? Macam mana aku nak khusyuk ketika masak nasi, basuh pinggan, basuh pakaian, buat apa-apa ketaatan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan secaya, tuan-tuan akan mula mencari Allah. Rupa-rupa banyak lagi tuan-tuan boleh kaitkan khusyuk itu pada seluruh kehidupan. Waalaikumsalam Datin Al-Khailah. Tuan-tuan, saya boleh buktikan dengan pembuktian yang begitu ringkas. Pernah ke ada orang tanya kita, khusyuk sangat membaca tu? Cuba jawab di ruangan komen. Pernah ke orang tanya kepada kita, khusyuk sangat baca tu? Dan khusyuk sangat masak tu sampai tak nampak orang lalu lalang? Khusyuk sangat makan tu sampai tak sedar laki lalu kat belakang. Contoh. Jadi di situ sebenarnya tuan-tuan dah mula faham. Tuan-tuan dah mula semakin jelas. Dan tuan-tuan dah mula nampak bahawa pencarian khusyuk itu bukan semata-mata pada solat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, jadi apa khabar anda semua pada pagi ni? Dalam hashtag Santapan Rohani, yang ini merupakan live kali yang kedua. Dan sebab yang pertama tadi suara tak dengar. Jadi walaupun kelewatan, walau bagaimanapun kita nak cuba feel. Terima kasih Tuan Haji Nasir. Khusyuk ketika mendengar Santapan Rohani. Jadi maknanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Saya sihat Ustaz lagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Ta'ala. Dan apa khabar juga keadaan batin anda pada pagi ini? Bantu saya dan bantu diri tuan-tuan jawab di ruangan komen dalam hashtag Santapan Rohani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Syahidah. Dan jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, untuk kita pastikan orang-orang yang kita sayang ini dapat maklumat, tahu punca ataupun mengetahui sebab sebelum mereka mencari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ataupun situasi yang berlaku ini, yang sehingga menyebabkan khusyuk tak datang pada kehidupan. Sebagaimana kata Nur Syahidah tadi, khusyuk main handphone tu. Khusyuk. Apa makna khusyuk ni tuan-tuan? Khusyuk ni, bila mana kita buat sesuatu tu sampai tak ingat dah benda lain. Tu makna khusyuk. Bila mana kita buat sesuatu itu sampai kita tak ingat dah benda lain. Jadi bila mana kita memahami situasi ini, habis tu Ustaz, takkanlah sampai nak masak sampai tak ingat benda lain. Bukan. Khusyuk ni pula kan kita dah belajar banyak martabatnya, banyak levelnya. Cuma saya nak gambarkan pada tuan-tuan pada hari ini, ialah kalau boleh pencarian khusyuk itu bukan semata-mata dalamnya solat, tapi kalau boleh saya nak kembangkan pada seluruh kehidupan. Baik. Jadi pada hari ini adalah hashtag Santapan Rohani. Kita nak sembang satu tajuk berkenaan bertangguh. Ini merupakan antara salah satu punca juga kenapa solat tuan-tuan masih lagi tak khusyuk. Baik. Dan kenapa saya memfokuskan dahulu kepada solat? Jawabnya, sebab solat tu tiang agama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila solat tu tiang agama, kalau dalam solat kita tak boleh nak khusyuk, bagaimana mungkin di luar solat, pada kehidupan yang kita lakukan, keadaan yang kita lakukan, kita boleh khusyuk? Sedangkan pada ibadat solat itu sendiri, kita tak mampu nak khusyuk. Maka ala kulli hal, kita fokus dahulu untuk belajar khusyuk dalamnya solat, sehingga dia keluar dan dia beranak, menumbuhkan buah, dapat merasaikan kemanisan di luarnya solat. Jadi ayo bersama-sama terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang,
supaya hari ini mereka faham. Inilah antara punca-punca yang faktor yang besar juga pada saya rasa, pada saya, yang merupakan asbab daripada kenapa solat masih lagi tak mencapai kepada khusyuk. Baik. Bila mana kita sebut berkenaan bertangguh, tuan-tuan maklum bertangguh ni apa? Dan bertangguh dan melengah-lengahkan suatu perkara atau keputusan. Baik. Sebelum nak cerita bertangguh kepada solat, itu antara satu isu juga yang mengakibatkan kenapa solat kita tak beri kesan. Sebab tu Nabi pernah bersabda, dan ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal?" Ditanya kepada Nabi. Nabi jawab, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Artinya, dari jawaban Nabi yang begitu ringkas, memberi faham, terdapat rahsia dan kemuliaan dalam solat di awal waktu. Bermakna, kalau solat di awal waktu salah ke tidak? Tak salah. Tapi dipanggil bertangguh. Tapi tuan-tuan cuba tulis di ruangan komen, kalau yang ada sebab musabab tu cerita lain. Dan kita kena faham kaedah fiqih. Dah tuan-tuan bekerja, ada urusan, dan ketika itu memanglah sepatutnya kita kena memuliakan Allah Ta'ala dahulu pada setiap pekerjaan. Tapi pada waktu yang sama, kalau ada situasi yang mengakibatkan tuan-tuan perlu melakukan tugasan dengan lebih cepat, dan maka tak salah. Sebab dalam hukum fiqh pun, dalam waktu solat ada waktu yang awal, ada waktu yang pertengahan, ada waktu yang hujung. Yang dibahaskan ialah yang jenis suka, tak ada kerja ni, tak ada apa-apa pun, bertangguh-tangguh. Ini antara punca yang paling utama tuan-tuan, mengakibatkan kenapa solat yang kita lakukan tidak memberi kesan. Akibat daripada apa? Menangguhkan solat. Namun pada pagi ini, dalam hashtag Santapan Rohani, saya tak akan bincangkan berkenaan menangguh solat. Sebab benda tu satu situasi yang berbeza. Cuma saya nak buktikan, dan dalam keadaan kita suka menangguh solat, maka begitulah juga tuan-tuan akan bertangguh di atas kepada perkara-perkara yang lain. Contoh, menangguh nak buat keputusan, bertangguh nak belajar, bertangguh nak memahami sesuatu, kita bertangguh nak berguru. Ini semua punca-punca yang mengakibatkan kenapa solat kita tak boleh menjadi lebih baik dan lebih baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi akibat daripada bermula solat yang suka bertangguh, maka jawapannya tuan-tuan, begitulah kalau kita bawa pada life, kita bawa pada kehidupan. Buat kerja suka bertangguh, buat keputusan suka bertangguh, nak sesuatu kadang-kadang suka bertangguh, nak belajar pun bertangguh. Ini akibat yang besar yang boleh menjadikan kehidupan kita tak mencapai banyak lagi kejayaan-kejayaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita kena tahu tuan-tuan, apakah sebab-sebab yang menjadikan orang suka bertangguh. Antaranya apa? Pengalaman saya lah ketika saya belajar dahulu dengan Dr. Aizan Haji Osman. Dan bila mana kita attend program beliau, yang saya masih ingat lagi lah, Dok kata apa? Punca orang suka bertangguh ni apa? Antaranya dia takut berkenaan kegagalan. Dia takut gagal. Dan tak apalah. Tuan-tuan pernah berlaku tak situasi begini? Dengar dah? Bila kawan ajak join, biasa kalau multi level lah, kalau jenis-jenis yang sistem multi level marketing, dan kawan ajak join ni, kawan ajak join, dia ceritalah program, projection, keuntungan dan sebagainya. Lepas tu dalam hati kita kata apa? Ya ke tak ya ni? Kau yang datang pun naik kancil, contoh. Kemudian tuan-tuan takut buat keputusan untuk join sebab apa? Tuan-tuan akan kata begini, okey, kau buat dulu, dan aku nak tengok kau berjaya, baru kau datang jumpa aku balik. Siapa yang pernah mengalami situasi ini? Allahumma salli ala Muhammad. Dan siapa yang pernah berkata begini? Ataupun siapa yang pernah berjumpa orang yang mengatakan kepada tuan-tuan begini? Ajak, padahal kita nak bantu dia, nak bantu kewangan dia, dan
Ni aku buat kowe ni lama dah. InsyaAllah, Alhamdulillah dapatlah walaupun tak banyak. Tapi dapatlah sebulan tu dapatlah 2,000, 1,000 lebih komisen buat kowe dan sebagainya. Contoh. Dan kita ajak kawan kita. Dia kata apa? Tak apa, kau buat dulu. Tunggu aku tengok kau datang bawa bersedih. Setewa dulu kan. Aku tengok kau datang bawa mata belalang. Maka ketika itulah barulah aku nak join. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan pula suka take the challenge. Dan tuan-tuan tak suka bertangguh. Kak Norani angkat tangan dah. Allahumma salli ala Zaidina Muhammad. Tuan-tuan pula suka take the challenge. Tuan-tuan tak suka bertangguh kepada perkara kebaikan. Dan tuan-tuan, cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Bila tuan-tuan dah bina kejayaan daripada bisnes yang tuan-tuan lakukan, join multi level tu, join Kowe. Dah tak kira lah, Kowe sampai sekarang masih lagi ada. Dah? Junati Yusof, itulah selalu jawapan mereka. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dah bina sedikit kejayaan, lepas tu, selang beberapa tahun, tuan-tuan jumpa dia balik. Tuan-tuan bawa kejayaan yang dia minta. Agak-agak lepas tu, dia join ke tidak? Cuba jawab di ruangan komen. 2 tahun lepas dia cabar kita. Tak apalah, kau buat dulu, kau buat gila-gila, sampai kau kaya, sampai kau berjaya, baru kau datang balik, baru aku join. Kata dia mereka. Ni jenis manusia suka bertangguh pada nak buat keputusan. Dan sebab apa? Dia takut kegagalan. Yang takutnya dia. Padahal kita ni dah berada pada on track. Pada on track. Lepas daripada 2 tahun, tuan-tuan betul-betul dah bina kejayaan. Dan walaupun tak bawa lah mata belalang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bawa lah Honda Civic. Dan aku tak sukalah beli Mercedes, Honda Civic sudahlah. Bawa Honda, parking depan dia. Dan agak-agak tuan-tuan, bila kita nak bawa dia balik kepada satu jalan yang boleh membantu kewangan dia, jawapan yang sama juga kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul kata penjaga. It's how you do anything, how you do everything. Dan kalau perangai kita suka bertangguh, tuan-tuan, pada benda lain pun kita suka bertangguh. Sebab apa? Tulis. Antara puncanya, kita takut gagal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita yang takut gagal, bukan dia. Kita nak cabar dia. Dia sedang berada pada on track. Berapa lama dah dia buat Kowe, contoh. Dan dia berniaga Kowe, pergi buat marketing dan sebagainya. Dia ajak kita join. Tak apalah, kau buat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Junati Yusof, kau bolehlah. Tapi aku bukan sama dengan kau, katanya dia. Ini betul kalam-kalam yang biasa kita dengar. Kesimpulannya, hakikatnya tuan-tuan mengakulah kita yang menukilkan perkataan itu. Sebab apa? Antara puncanya, kita takut gagal. Kita takut gagal. Sebab tu betul kata guru saya tuan-tuan. Dan orang yang tak buat apa-apa, hakikatnya dia dah gagal. Dan orang yang tak buat apa-apa, hakikatnya dia dah gagal. Kalau dia tak buat keputusan, dia tak buat tindakan, dia dah gagal. Sama juga tuan-tuan. Dan orang yang gagal dengan buat sesuatu, tak sama dengan orang yang tak buat sesuatu pun. Orang yang gagal buat sesuatu, dia usaha tapi dia gagal. Tak sama value-nya dengan orang yang tak buat sesuatu pun, tak buat tindakan pun. Yang akhir sekali mengakibatkan kehidupan dia tak mencapai pun apa-apa kebaikan. Betul Norihan Silom. Ini antara punca yang paling utama. Sebab takut gagal. Bila takut gagal, ni kalau aku join besok program ICS ni, aku boleh khusyuk ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat kita ni Tuhan. Masuk program, saya ada tongkat sakti, saya ketuk kepala dia, tiba-tiba dia berjaya. Saya bukan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Azmi Yusof. Bersama-sama kita doa agar Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sikap bertangguh. Baik, apa lagi punca-punca lain, asbab lain yang mengakibatkan kita suka bertangguh? Tulis di ruangan komen. Kerana terlalu memerlukan kesempurnaan. Dia juga antara punca. Nak kesempurnaan, sama ada kepada orang itu atau kepada dirinya kita. Dan duk tangguh sebab apa? Inilah kita buat dulu ni, kita ni, sehingga akhir sekali tak nampak pun apa yang kita bina. Terlalu nakkan kesempurnaan. Yang kadang-kadang apa kita rancang tu betul dah, tapi duk fikir nak yang lebih besar.
Dan nak fikir nak yang lebih besar. Tak apalah, aku tangguhlah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita buat program nak bagi solat, program nampak simple tuan-tuan. Tapi tunggu, kita akan keluarkan banyak testimoni daripada peserta yang akan menyentuh hati tuan-tuan. Kebanyakan yang menjawab, kami sangka Ustaz Wan ni nak buat program ajar bab takbir, ajar bab salam, ajar bab solat. Rupa-rupanya jauh lebih daripada itu. Ni tuan-tuan testimoni daripada peserta kami. Banyak yang kata begitu. Dan bila mana kami dah belajar pula, maka betul apa yang disebutkan. Dan bila mana kami terlalu mengharapkan kesempurnaan, nak fokus solat, sehingga kami lupa tauhid. Dok fokus sangat nak kesempurnaan pada solat, sehingga kami lupa hubungan kami dengan Allah. Nak fokus sangat dalam pembicaraan solat, sehingga kita lupa benda yang sebelum dan benda yang selepas. Bila sebut solat ada 3, sebelum, semasa, selepas. Yang tuan-tuan dok fokus selama ni, bila tuan-tuan nak kesempurnaan, tuan-tuan dok fokus semasa. Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Sehingga kita lupa yang sebelum. Apa yang sebelum? Bab wuduk, ambil mudah. Bab pakaian, ambil indah. Dan bab niat, buat tak kisah. Ni benda-benda sebelum. Terlalu nak fokus sangat cari program, nak belajar bab kesempurnaan solat, dok fokus yang ni, sehingga kita lupa yang selepas. Apa yang selepas? Zikir. Semua ni benda yang mempengaruhi. Sebab apa? Terlalu nak kesempurnaan, sehingga kita lupa ada tajuk-tajuk yang penting yang perlu kita belajar. Sebab tu ingat, yang dah attend program NBS pun, sehingga mereka attend beberapa kali. Sebab apa? Allah tak cukup. Dan belajar tauhid, macam mana praktikal tauhid yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan, masih lagi rasa tak cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa merasa tak cukup tuan-tuan? Sebab mereka dah mula faham. Inilah benda-benda yang kita tinggalkan selama ini. Sebab selama ni nak mencari kesempurnaan dalam solat, sehingga kita lupa faktor-faktor ataupun asas-asas yang lain yang membantu untuk membangkitkan kehebatan solat yang begitu kuat. Dan apa lagi? Punca-punca atau masalah yang lain yang sehingga mengakibatkan kita suka bertangguh tuan-tuan, iaitu antaranya masalah mental kita. Dan masalah pemikiran. Sebab bila sebut bertangguh, situasi dalaman kita yang tak dapat tidak, bila mental kita tak diperbaiki dengan sebaiknya, maka otak akan milih suka bertangguh. Dan sebab tu mental ni tuan-tuan perlunya ilmu akidah, ilmu ketauhidan yang begitu besar. Dan pada waktu yang sama, mental juga memerlukan kefahaman bukan sahaja syariat, tapi hakikat, tarikat, makrifat, semua ni perlu diinputkan dalam masalah pemikiran. Inilah bila pemikiran kita tak dibersihkan dengan sebaiknya, timbul situasi suka bertangguh. Nantilah dulu. Sebab otak tu fikir macam-macam. Jelas ke jelas ni? Sebab otak tu fikir macam-macam. Kalau aku buat begini, padahal tak buat lagi. Ni mindset yang mengakibatkan kenapa suka bertangguh. Dia tak buat lagi pun dia dah fikir, kalau aku buat ni apa orang kata? Bertangguhlah. Dan padahal boleh je hari tu waktu PKP, boleh je menikahkan anak. Dan boleh je menikahkan anak dalam keadaan kos yang murah, tak payah panggil orang, buat kenduri kita sudahlah. Kan boleh cut kos. Ni mindset. Tak apalah bang, kita tangguh dulu kahwin. Nantilah bila PKP dah habis, sebab mak nak buat kenduri, nanti apa mak ngah kata, apa mak Tih kata, apa mak Cik Kiyah kata, apa Pak Long kata. Dok fikir, benda tak buat lagi. Samalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mindset. Bila orang bagi kepada kita satu ilmu, ni asbab kenapa suka bertangguh, dia fikir, iya ke kalau buat ni jadi? Mindset kan? Ya ke kalau buat ni jadi? Betul ke kalau aku buat macam ni boleh khusyuk solat? Ya ke kalau aku buat macam ni aku boleh berjaya? La ilaha illallah. Mindset ni punca antara yang mengakibatkan kenapa
kita suka bertangguh. Mindset kita tak dibersihkan. Bila ilmu tauhid tak kemas, bila kepahaman akidah tak padat, dan tuan-tuan tak tahu nak mempraktikkan ia pada kehidupan, maka sikit-sikit bertangguh. Sebab apa? Otak mendahului pada tindakan. Duk fikir dulu. Memang betul lah Ustaz. Habis tu Ustaz, semua benda tak kena fikir ke? Situasi sekarang, bila kalian dah ada guru, guru itu seseorang yang telah berjalan pada jalan yang dia dah lakukan. Maka dengan apa yang telah dia alami, dia kongsikan kepada tuan-tuan apa yang mudah dan apa yang tuan-tuan perlu lakukan untuk melaksanakan kejayaan. Tak payah fikirlah. Apa guna ada guru? Dan ni kita jadi anak murid. Bila cikgu tu dia bagi nota, bagi nota, dia pula komplain, cikgu, saya rasa. Dan padahal siapa guru? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru tu kata jawab dulu soalan tu. Jelas. Ni mindset yang mengakibat kenapa kita suka bertangguh. Terima kasih betul Nafizah. Dan kadang-kadang mindset negatif yang akhir sekali mengakibatkan bukan saja bertangguh pada solat, bertangguh pada kehidupan, bertangguh nak buat keputusan. Jadi bila mana kita mengetahui 3 sebab ni tuan-tuan, antaranya apa? Takut kepada kegagalan. Yang keduanya, terlalu nakkan kesempurnaan. Yang ketiganya, masalah mindset yang tak betul. Di antara faktor-faktor besar yang mengakibatkan kenapa kita gagal dan akhir sekali bertangguh pada banyak perkara-perkara kebaikan. Jadi ayo bersama-sama kita bertawasul dengan keberkatan Ratibul Aqtas yang kita baca setiap pagi. Kita bertawasul dengan solat subuh yang kita buat pada pagi tadi. Kita bertawasul dengan qiyamul lail yang dihadirkan pada kita malam tadi. Kita bertawasul dengan duha yang kita akan lakukan sebentar lagi, ataupun yang tuan-tuan dah buat sebentar tadi. Ya Allah, kau bantu kami ya Allah. Dan bantu kami ya Allah agar kami menjauhkan daripada perangai suka bertangguh, daripada sifat suka bertangguh yang kami kadang-kadang nakkan kesempurnaan. Dan konon-konon nak tengok dulu, buatlah dulu, nanti kau berjaya kau datanglah balik jumpa aku. Tak, sama juga. Sebab kalau perangai suka bertangguh, sampai bila-bila dia akan bertangguh. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Jadikan kami, pilih kami ya Allah, agar tidak suka bertangguh pada buat keputusan, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dan di atas apa jua keadaan yang kami lakukan. Mudah-mudahan kami dapat memahami ilmu khusyuk itu bukan semata-mata dalam solat, tapi pada seluruh kehidupan yang kami lakukan. Jadi ma'assalamah wal liqa'. Kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. #Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.